Tadi kita baca surah Yunus dalam masa 2 jam lebih. Kita baca surah Yunus setiap hari Jumaat, 6 bulan tak habis lagi. Kalau ikuti program hari Jumaat, 6 bulan dah kita baca surah Yunus tak habis lagi. Mana kalau kita baca dengan betul huraian, betul tafsir, dia akan jadi gitu. 3 ayat sejam setengah, 5 ayat sejam setengah. Tapi daurah ni gini. Mana kalau kita terjemah cepat tu biasalah. Sebab dia ulang perkara yang sama. Sebab kita nak masukkan istilah saja dalam pengajian. Kalau kita nak hurai dengan betul tafsir dia kan, gitu lah. Kita telah alami, telah masa berlalu lebih kurang 6 bulan, surah Yunus tak habis. Ketika kita baca saat ni 2 jam lebih tu khatam. Setiap hari Jumaat 5 ayat, sejam setengah masa kita guna. Begitu kan surah ni, surah Hud ni, setengah tahun kalau kita baca sikit-sikit. Kalau kita baca mengikut tafsir yang ditulis oleh kitab tafsir kan, SPP ni 2 minggu. Jangan sangat SPP seminggu ni, jangan sangat. Tapi ada juga jenis masa kita nak merekaskan boleh juga. Jadi tafsirnya daurah lain, tafsirnya yang kita baca hari Jumaat tu lain. Jadi surah Hud pun kita akan baca jenis tu juga. Perkara yang sama berulang-ulang kali hari ni, kita tidak akan baca dengan panjang juga lah. Dan kalau kita boleh usaha hari ni, kita akan habiskan lah juga surah Hud. Ngaji ni sikit, patut bertahan sikit. Jadi surah Hud ni kita tengok khalasah dia dulu. Mana kalau tertinggal, kita tak akan tertinggal maksud asal dia. Surah Hud ni dia tidak sama seperti surah Yunus. Surah Yunus nafi syirik, surah Hud isbat tauhid. Allah Ta'ala dalam surah Hud ni nak beritahu hamba dia kena tumpu kepada tauhid. Dan tauhid ni pun jenis 2 perkara. Tauhid dalam berdoa dan tauhid dari segi ilmu. Tauhid dalam berdoa dan tauhid dari segi ilmu. Tauhid dalam berdoa ni ayat 2 surah ni, surah Hud. Kita baca. Jadi tauhid dalam berdoa dalam surah Hud ni ayat kedua. Tauhid tentang ilmu ayat kelima. Tauhid tentang ilmu ayat kelima. Ini maksud daripada surah Hud. 2 lagi maksud penting daripada surah Hud ialah tidak boleh ada kekurangan dalam mentadbirkan wahyu. Tidak boleh buat Allah kata. Wahyu Allah Ta'ala ni kena habis berlaku. Sebab di mana saja kekurangan berlaku tentang penyampaian wahyu, akan berlaku bahaya ketika itu di sudut gangguan syaitan. Syaitan dia tidak akan melemahkan benda yang dia tahu, dia akan melemahkan benda yang kita tak tahu. Orang dalam agama ni banyak benda dia tahu, tapi banyak dia tak tahu. Hak tak tahu tu syaitan akan guna, ambil kesempatan untuk menyesatkan dia. Sebab tu kita ramai ahli-ahli agama ni, orang yang buat amal agama ni kadang-kadang dia tak rusak benda dia tahu, dia akan rusak benda dia tak tahu. Sebab tu dalam ilmu agama dia tak boleh ada kecuaian. Mana benda dalam agama di segi akidah semua kena tahu belaka. Sebab akan ambil kesempatan oleh syaitan daripada kita tak tahu benda tu. Seperti orang buat apabila mereka buat satu sama kita, apabila berlaku pertarungan di antara dua orang ke, kalau main tinju ke, kalau kita main gapa-gapa ke, maka jurulatih ni dia akan tengok daripada regu lawan gapa dia lemah. Hak lemah tu dia akan ambil kesempatan. Ini cara pertembungan dan pertarungan. Dan syaitan dia bertarung dengan kita atas rasa kelemah kita. Dia tak lawan benda kita bisa dah. Kalau benda kita tahu dah memang tak pergi pun depan kita, tapi dia akan konsep kita, dia akan rusakkan kita benda kita tak tahu. Benda tu kita akan mati dengan tanpa iman, tanpa kita tahu. Sebab kita tak ingin ambil tahu. Itu bahaya.
Maknanya syaitan ni dia ambil kesempatan habis benar dia akan rosak. Maka oleh kerana itu dalam surah ni, dalam surah Hud ni tidak boleh ada kecuaian tentang wahyu ni, kena tahu belakang. Dia kena sampai ke ability. Nabi dinasihatkan kalau kamu tidak sampai mana-mana ayat pun, kamu tidak dikira menjalankan tugas. Kerana wahyu mesti disampaikan ability daripada awal hingga akhir. Sebab itulah pengajian daurah ni kita kena buat awal hingga akhir. Sebab kita tak tahu mana syaitan ambil kesempatan untuk menyesatkan kita. Cuma bila Allah bagi taufik, kita dapat tahu daripada wahyu Allah, biasa orang ni akan selamatlah. Kalau hati dia tu orang jadi orang baik, akan selamat. Sebab tu berbaloi lah apabila kita belajar habis ni, memang kita akan tahu. Sebab kita akan beritahu pada Allah benda yang kita boleh buat, benda kita tak boleh buat. Tapi benda hak bersangkut dengan akidah memang kita tak akan buat. Sebab benda tak nak payah pun. Akidah ni tak nak payah, tak buat ya. Syirik tak perlu buat, bid'ah tak perlu buat, benda tak perlu buat belakang, tinggalkan saja. Tapi sebelum tu kena tahu bahayanya syirik, bahayanya bid'ah. Sebab benda tak perlu buat. Tapi kalau tidak tahu, dia akan buat. Syirik akan berlaku sebab dia tak tahu. Bid'ah akan berlaku sebab dia tidak tahu, dan dia tidak bersedia untuk tinggalkan. Satu lagi dia buat dengan sebab degil. Degil ni atas dorongnya hawa nafsu dan kawasan kita, orang yang keliling kita dan nafsu kita. Maka lahir kedegilan ni setelah tahu dah, kita ikut nafsu kita dan kita ikut orang sekitar kita. Itu kedegilan, perkara lain. Dan dalam neraka ni, dia masuk neraka kekal ni dua. Satu dengan sebab kedegilan, hak tahu dah benda apa juga. Satu dengan sebab kejahilan. Kejahilan ni sesat Nasara, kedegilan ni sesat Yahudi. Yang kita baca Fatihah tiap hari. Jadi takkanlah kita tak boleh nak habiskan benda yang mudah pun. Semua kita tahu ini tak boleh, ini boleh. Dah tak boleh tu tak buat. Apa payah? Akidah ni tak buat. Jadi jika ada orang beritahu begitu, orang terbaru begini pun kita kata tak boleh. Dalam Quran kata tak boleh. Maka dia ajar macam mana sekalipun kita tak akan terpikat, dan kita tak akan boleh menerima semudah yang boleh orang lain terima. Kita boleh tolak dengan mudah-mudah. Tapi kalau tak ada ilmu wahyu dalam hati, minta tolong orang ajar. Orang yang tarikat ikut, tarikat sesat. Orang yang jatuh ikut tu semua. Dan dia pegang tu dia tak akan tinggal. Ajaran kalau tidak ada asas wahyu, dia pegang, maka dia tak akan tinggal. Siapa mati tak akan tinggal. Mati dengan kufur dia. Ini maklumat wahyu. Sebab itulah Allah Ta'ala ada kena lafaz wahyu berkali-kali. Sama banyak dengan lafaz iman. Kerana wahyu dengan iman ni perkara yang Nabi suruh belajar berlaku tak sama. Tidak kata benda yang sama. Nabi kata siapa dia ilmu dan iman, Allah bagi ilmu dan iman. Dia tak kata iman saja, dia kata ilmu saja. Sebab ilmu perkara lain, iman perkara lain. Dalam hadis Nabi yang sahih. Jadi atas perkara inilah tajuk besar dalam surah ni, iaitu jangan cuai dalam mentadbirkan wahyu. Dan ada pada ayat, dalam ayat 12. Jangan cuai dalam mentadbirkan wahyu ni ada pada ayat 12. Dan maksud yang keempat dalam surah Hud ini ialah tidak menolak tauhid ini kecuali orang degil saja. Tidak menolak tauhid ini melainkan orang degil saja. Itu ayat yang ke-17. Ini saja ayat-ayat yang dikira dasar dan dakwah bagi surah Hud. Kemudian surah Hud ini diadakan dengan 7 kisah Nabi sebagai dalil nakli. 7 kisah Nabi dengan dalil nakli. Dan kisah-kisah ini untuk dakwah yang berlainan. Kisah-kisah ini untuk dakwah yang berlainan. Kisah pertama bermula pada ayat 25 hingga 48 untuk dakwah yang pertama, iaitu tauhid di segi suruhan dan ibadat. Kisah kedua bermula pada ayat 50 hingga 60, juga untuk dakwah yang pertama, tauhid dalam seruan dan ibadat. Kisah ketiga bermula pada ayat 61 hingga 68, juga untuk dakwah yang pertama, tauhid dan ibadat. Kisah keempat daripada ayat 59 hingga 76, itu untuk dakwah kedua, iaitu Allah Ta'ala saja memiliki ilmu yang sempurna. Kisah yang kelima bermula pada ayat 77 hingga 83, dakwah kedua juga, iaitu Allah saja memiliki ilmu yang sempurna, tahu segala-galanya. Dan kisah ke-6
ayat 84 hingga 95 untuk dakwah yang pertama lagi. Seruan hanya pada Allah dan ibadah hanya pada Dia. Kisah ke-7 ayat 96 hingga 99 untuk dakwah ketiga. Tidak boleh cuai dalam mentadbirkan wahyu. Tidak boleh ada dalam wahyu Allah ni tertinggal untuk disampaikan. Cuma apabila Allah kata kena sempurnakan dalam menyampaikan wahyu, dengan sendiri kena sempurna menerima wahyu. Waktu memang kena jadi gitu dah. Kalau Allah nak supaya satu orang hamba tu sampaikan wahyu semua sekali, maka dia kena tahu semua sekali. Kalau dia nak sampaikan semua, dia kena tahu semua. Tak boleh cuai dalam menyampaikan, mana-mana semua hak dia kena tahu, dia kena tahu. Kalau dia sampaikan separuh Quran, dia baru sampaikan separuh Quran, separuh lagi pun dia kena sampaikan juga. Jadi tak boleh cuai dalam menyampaikan wahyu. Jangan ada mana-mana yang tertinggal untuk disampaikan pada orang lain. Jadi semua ayat tu kita kena tahu sebelum kita sampai pada orang lain. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Hud. Dan itulah rumusnya daripada surah Hud. Ada dua ayat lagi kita tinggal ni. Qul ya ayyuhan, ini targhib kepada tauhid. Qul ya ayyuhan nas, beritahu wahai manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sesungguhnya telah sampai kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu. Kebenaran berserta dalil daripada Tuhan kamu. Faman ihtada, maka sesiapa yang terpimpin, fa innama yahtadi li nafsihi, dia terpimpin untuk diri dia sendiri. Wa man dhalla, dan siapa masih sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, dia kena tanggung diri kesesatannya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, aku tidak menjaga amalan kamu. Wattabi', maka ikutilah. Ini dari wahyu. Ayat terakhir inilah dari wahyu. Wattabi', dan ikutilah ma yuha ilaika, apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepada kamu. Jangan buat perkara yang tidak diwahyukan. Cuma ayat ni tasliyah. Wasbir, dah sabar sajalah sebelum mati dengan menyampaikan tugas, menyampaikan wahyu sebagai tugas kamu, hatta yahkum Allah, sehingga Allah akan buat keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dialah sebaik-baik yang buat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud ini, Alif Lam Ra.